berbual, ada satu veteran wanita UMNO, dia menzahirkan, dia kata kenapa persoalannya mereka yang dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah hanya orang yang dituduh saja, bagaimana pemberinya, sedangkan sepatutnya dalam akta rasuah pemberi dan juga penerima dua-dua kena hukum. Malahan kalau diikutkan dari segi hukum Islam, orang yang menaja, sebagai contoh saudara, kalau orang tu minum arak, hukumnya satu rotan umpamanya saudara ya, contoh. Kalau diberi dia orang tu minum arak ataupun berjudi, dia hukum satu rotan. Sponsornya tu yang kena double. Sepatutnya dalam masalah ini korupsi ini, pemberi juga harus dibawa ke muka pengadilan dan mereka perlu dihukum di bawah akta korupsi. Saya Cik Awang, sekarang ni kita nak dengar keadaan sebenar. Dia kesianlah pada kita. Saya setuju Saudara Awang. Ini keadaannya, saya melontarkan apa yang dilaporkan di peringkat akar umbi. Kadang-kadang Pak Menteri ni mereka mendapat laporan yang molek-molek daripada pihak-pihak yang ditugaskan untuk melaksanakan dasar yang dibuat oleh Datuk Seri Mohamad Sabbu di Kementerian Pertanian tentulah baik. Mahukan menjaga kejaminan makanan, mahu menjaga kebajikan para petani, para peladang, pengusaha, penternak dan sebagainya. Itu dasar telah pun dibuat oleh Pak Menteri. Tapi bagaimana pelaksana? Ketua pengarahnya, ketua siusahanya, timbalan ketua siusahnya dan agensi-agensi yang terlibat. Termasuklah dalam pemasaran, contoh saya kata macam Pharma. Bukanlah niat saya untuk mengkritik Pharma habis-habisan, tidak. Kita masalah anggaplah apa yang saya lontarkan sebagai wake up call. Ini suara rakyat. Suara rakyat mengharapkan sesuatu dan mereka tak tahu nak hala ke mana. Tentulah hala tujuannya terus pada Pak Menteri. Begitu juga bila berlaku sesuatu ketimbangan yang tak betul. Dalam macam sekarang ni, masalah ekonomi yang tidak menentu, rakyat terus serang yang amat berhormat Perdana Menteri. Sedangkan kita ada Menteri Ekonomi, kita ada Menteri Kewangan, kita ada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, kita ada Menteri Perindustrian dan Luar Negara. Ada menterinya, tapi serangan itu yang terpukul teruk adalah Perdana Menteri. Itu naluri manusia biasalah. Mereka nak hala ke mana? Saudara, ini untuk Pak Chu, untuk teman-teman yang begitu menantikan pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil yang berada di Perlis. Semoga Pak Nazil sihat walafiat. Saya sentiasa mendoakan agar Pak Nazil terus berkarya, agar karya Pak Nazil dapat kita kongsikan bersama. Kata Pak Nazil, Mak Tian memasak bubur, kuih keria, roti sekaya. Jangan madani sampai terkubur, buktikan ia boleh percaya. Jadi Pak Nazil dia ragu dan dia bimbang. Khawatir nanti kena banyak sangat bercakap, banyak sangat retorika, takut nanti madani itu terkubur. Jadi sebab itu berusaha supaya ia boleh berjaya. Tambahnya lagi, ambil galah lalu dialih ke sebelah kiri pokok duri. Cukup-cukuplah pemimpin dipilih, ingatlah diri janji diberi. Jadi pemimpin yang dipilih kena ingat bagaimana anda pernah berjanji dengan warga, dengan pengundi anda, dengan rakyat. Apa yang anda lafazkan perlulah disantuni dan dilaksanakan. Jangan nak bagi dalih itu dan ini. Itu peringatan Pak Nazil. Jauh daripada Perlis. Sekiran kita apa khabar orang mo. Saudara Cik Awang, Saudara Syahid Nur. Dia kata betul lah tu, banyak sangat retorik. Pun bahaya kata Saudara Syahid Nur. Saudara Afi Rozi, Waalaikumsalam. Saudara, saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara boleh muflis. Tambah-tambah lagi sekarang ni ekonomi dunia yang tidak menentu. Ini kekhawatiran saya, saudara. Dan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, saya harus mengingatkan anda bahawa setiap suntingan yang anda lakukan adalah tanggungjawab anda. Kerana saya tak mampu, saudara, untuk menilai ataupun memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, pencerahan saya ini adalah pencerahan politik dan sedikit berita-berita terbaru yang menyantuni sekitar kehidupan rakyat. Bila saya memberi komen, matlamat saya adalah sekadar untuk memberi informasi.
kalau saya memberi komen atas sesuatu isu itu, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini perlu saya nyatakan. Saudara Nasri, Puan Norma Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Mon Syarim, dia kata saya bukan walaon, boleh cek FB saya. Tak apalah, saudara, apa-apa pun tak ada masalah. Saudara Rahim Yusof, kami nak kenal Pak Nazir, boleh tak siarkan gambarnya dalam ruangan ini? Saya Pak Nazir punya gambar lukisan lagi yang ada pada saya ni dalam buku dia. Wajah Pak Nazir. Ni dia wajah Pak Nazir, saudara. Tu dia. Dia lukisan dia. Gambarnya tak ada sebenarnya. Saya cuba mencari kalau ada gambar Pak Nazir, tak ada pula. Pak Nazir, kalau Pak Nazir dengar, kirim-kirimlah gambar saya sekeping. Untuk sebab pelayar-pelayar nak kenal mana satu rupa Pak Nazir. Saudara, Pak Nazir lah mantan guru dan juga mantan pendidik. Saudara Saudara Nasri. Baik, saudara. Prinsip kita, bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Andainya anda mempunyai tulisan, sama ada nak menyanggah ataupun nak setuju dengan pandangan saya, boleh, tak ada masalah. Boleh hantar kiriman ataupun boleh berbicara sama teman-teman dalam muka buku ini, saudara. Tetapi saya mohon, kalau boleh, sebaik mungkin elakkan menuturkan kata-kata yang tidak sopan, mencarut, maki hamun dan sebagainya. Saudara Haji Awang Baim, Saudara Safwan Muhammad, saya mintalah, sebab kita adalah warga cinta damai, setiap permasalahan kita santuni secara harmonis, saudara. Baik, saudara. Sesuatu yang agak merunsingkan juga saya, saudara, bila saya melihat laporan utusan. Hari ini laporan utusan menyatakan bahawa konon katanya sekurang-kurangnya sejumlah 50% daripada keseluruhan 2,100 ladang ayam kontrak di seluruh negara berada di ambang muflis. Katanya disebabkan oleh kelemahan polisi-polisi pihak pentadbir yang mengawal sektor penting makanan negara. Itu kata laporan utusan saya. Dan menurutnya ini semua merangkumi sekitar 1,000 ladang ternakan ayam kontrak yang hampir semuanya diusahakan oleh penternak Bumiputera yang terlibat membekalkan sekitar 30% daripada keseluruhan 2.2 juta ayam setiap hari bagi memenuhi keperluan harian. Jadi kata utusan, kelemahan pimpinan dalam menangani isu perubahan klimat dan food security atau keterjaminan sumber makanan negara itu yang boleh membuatkan kemudaratan. Saudara, malahan saya juga tadi berbual dengan anak muda kita, Sir Nordin Malik. Dia kata dia pun berbual-bual juga dengan komuniti peladang sayur tani di Muar. Akhirnya mereka merasakan mereka kalah dan tewas dengan permainan harga. Jadi soalnya banyak penghasilan sayur berlonggok-longgok dan bakal terbuang begitu saja. Kerana farmer dan Kementerian Pertanian macam seolah tiada perancangan. Ini permasalahannya. Kerana sayur-sayur yang dihasilkan begitu, akhirnya nilainya terlalu rendah yang diambil oleh pemborong. Sedangkan mereka bukan tak tahu harga di pasar begitu tinggi. Saya sekali lagi mengharapkan agar Kementerian Pertanian, khususnya farmer, dapat berusaha menyelesaikan masalah ini kerana warga peladang kita yang menanam sayur-sayuran, mereka putus asa. Akhirnya berlonggok-longgok sayur itu tak boleh nak dijual dan terbuang begitu saja. Ini kalau kita buang makanan kita, itu nanti boleh dikeji oleh Allah SWT. Kita kena mensesiakan penghasilan yang dilakukan. Bagaimanapun, saudara, sementara itu sewaktu dibacuk, apa yang dilaporkan oleh utusan gitu dinafikan pula oleh Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi selaku Menteri Kementerian Keterjaminan Makanan, Menteri Pertanian dan Kementerian Keterjaminan Makanan, beliau menegaskan bahawa 50% pengusaha ladang ayam akan muflis hanya bersifat kabar angin, katanya pula. Bagaimanapun, beliau pemantauan berhubung perkara itu sentiasa dilakukan dengan mendapatkan maklumat terkini dari seluruh agensi di bawah seliaan kementerian. Jadi beliau menasihatkan orang ramai jangan panik. Itu memanglah seorang menteri, dia akan jangan panik. Tapi bagi saya, pegawai juga, laporan-laporan pegawai juga Pak Mat kena tengok. Kadang-kadang mereka selalunya melaporkan yang molek-molek, yang baik-baik.
Saudara Arifin Muhammad, utusan dah tak sangkut paut dengan UMNO. Memanglah sekarang ni utusan bukan lagi milik UMNO. Jadi laporan-laporannya bagi saya menyantuni apa sahaja. Kalau itu berita yang disiarkan, kalau tengok benda itu ada rasionalnya, secara dan macam mana bila soal penternak ayam dan sebagainya, ini menyangkut soal kehidupan rakyat. Tapi bila Mamat Sabu mengatakan bahawa pihaknya memantau, pegawainya memantau, saya bersyukurlah, berlapang dada lah pendedahan dilakukan utusan. Saya yakin bukan untuk menidakkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tetapi bila didedahkan supaya pegawai mereka yang terlibat di kementerian tersebut dapat turun ke lapangan untuk melihat sendiri sejauh mana benar atau tidaknya setiap laporan itu. Itu saya rasa. Saya Azizul Abdul Hamid, mereka dibayar oleh pihak parti sebelah sana. Tak ada, saya tidak melihat soal bayar membayar, soal lain saudara. Bagi saya merasakan sebagai bekas wartawan, saya tahu setiap yang dilaporkan itu, setiap wartawan harus bertanggungjawab atas setiap laporan itu. Jadi saya lihat walaupun dinafikan oleh Datuk Seri Mat Sabu, tapi saya merasakan perlu juga ada follow up ataupun melihat, meninjau ni. Jadi seharusnya beliau mengatakan, sebab utusan mengatakan 1,000 ladang ternakan ayam kontrak yang hampir semua diusahakan oleh Bumiputra ini menghadapi masalah. Ini memang betul saudara, bukan tak ada. Masalah benih ayam, masalah makan ayam dedak dan harga yang tidak berpatutan. Pemborong-pemborong pergi ke ladang-ladang ayam membeli dengan harga yang tidak dapat dipantau oleh mana kementerian. Begitu juga penghasilan ladang-ladang. Ladang sayur macam sayur kangkung ke, sayur kobis, macam-macam sayur lah saudara. Di samping itu, kerana lambakan daripada bahan-bahan ini kita import. Jadi ini juga akan mengganggu harga pasaran. Jadi saya haraplah agar kementerian dapat mengkaji dan mesti ada satu dasar yang khusus untuk menyelamatkan peladang-peladang kita, penternak-penternak kita, supaya mereka tidak menjadi mangsa kepada parasit-parasit ataupun orang tengah ya saudara. Mereka tak peduli soal rakyat, yang mereka fikirkanlah soal keuntungan poket mereka. Jadi pegawai juga harus bertegas melaksanakan amanah yang diberikan oleh pimpinan negara. Sebab itu semalam pun saya berbual dengan teman-teman. Hari ini pun saya berbual dengan warga-warga veteran UMNO. Kami merasa bimbang. Bimbang kerana memang kerajaan Madani ini berusaha untuk menghapuskan korupsi, untuk menjana sesuatu demi kebaikan rakyat. Tetapi itu hanyalah merupakan satu dasar ataupun polisi kerajaan yang dilontar oleh Pak Menteri. Bagaimana pelaksananya? Ini pelaksana paling penting. Daripada KSN, KSU, TKSU, ketua pengarah, pengarah-pengarah di peringkat dasar bawah tu, mereka harus melaksanakan